Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada kali ini saya akan berkongsi tentang sedikit pengalaman kepada diri saya ya. Dan saya harap pengalaman yang saya lalui ini bakal menjadi inspirasi ataupun pedoman ataupun nasihat kepada semua tuan-tuan adik-adik abang-abang yang di luar sana, supaya kita menjadikan satu titik permulaan mengingatkan diri kita supaya kita bersedia untuk melalui masa-masa yang akan datang Baiklah, Cipadak King pada pagi ini secara jujurnya, secara ikhlasnya ingin berkongsi apa yang telah dilalui iaitu lebih kurang 34 tahun yang lalu 34 tahun yang lalu bukan sedikit masa yang pendek 34 tahun masih bermain di fikiran saya. Dan juga ketika itu umur saya lebih kurang 34 tahun dan baru saja berkhidmat lebih kurang 14 tahun dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Baiklah tuan-tuan, tajuk ataupun topik yang saya nak berkongsi pada kali ini, satu perkataan yang tidak gemar didengar oleh sesiapa sajalah iaitu bangsat bangsat ini versi bangsat ni banyak kalau kita dengar kalau belah-belah utara di Kedah sana, bangsat ni kata orang dah menjadi lazim saya ambil contoh lah hang bangsat. Kalau kita dengar, kalau kita tak tahu, kita rasa itu perkataan yang tak baik, tapi bagi mereka itu suatu kebiasaan maknanya seseorang memberitahu kepada seseorang yang lain supaya azan sekejap hang pergi azan sekejap. Dia cakap hang bangsat, sat tu sekejap lah maksudnya. Ada juga dalam keadaan satu lagi versi yang lain yang kita dengar bang, kejap bang, ni tengah siap ni, bangsat bang, bangsat bang. Maknanya Ani ni sebagai isteri dia bagi tahu dengan suami dia supaya abang dia, suami dia tunggu kejap, dia tengah bersiap. Mungkin dia nak berjalan sebagainya. Itu versi belah utara Tapi kalau belah negeri-negeri lain perkataan bangsat ni itulah satu perkataan yang tidak sedap kita dengar Maknanya teruk sangatlah tu. Bangsat ni kita teruk sangatlah. Okey. Ini terjadi pada diri saya pada 34 tahun yang lalu semasa saya bercuti saya bercuti dalam masa bertugas saya bercuti seminggu atau 2 minggu 34 tahun yang lalu ketika umur saya 34 tahun saya balik kampung saya di Hulu Langat balik ke kampung, balik ke rumah arwah mak saya dah arwah mak saya biasalah pada sebelah pagi masa cuti tu saya keluar mengetih cari makanan lah, nak rasa lah makanan-makanan kampung dah lama sesekali bercuti, faham lah, askar bila saya pergi ke kedai tu saya ingat lagi depan IKBN Dusun Tua kedai saya minum di situ lebih kurang dalam sebelah pagi lah, dalam pukul 9 begitulah dalam pukul 8, pukul 9 gitu, tiba-tiba ada seorang tua ada seorang pakcik tua kebetulan dia duduk di hadapan saya di meja yang berlainan tapi bertentangan dengan saya. Jadi apa yang berlaku masa tu, saya tengah minum makan pagi tu, lepas tu lemak kalau tak silap saya. Jadi saya flower dia, bapak jemput minum pak. Jadi dia cakap tak apa nak, terima kasih anak minumlah, bapak dah minum. Okeylah, saya pun terus menjamulah makanan tu. Ini bertentangan Saya tak tahu orang tua tu, tak pasti sama dia naik kereta, naik bas atau berjalan kaki. Saya rasa dia lebih nampak dia macam jalan kaki lah datang masuk ke kedai dalam keadaan yang
pakaian jubah kalau tak salah saya, pakaian jubah dan juga pakaian cerah. Dia berserban kalau tak salah saya. Dia berserban ke bersongkok, saya tak pasti. Terlalu lama 34 tahun. Tapi saya cuma ingat versi ataupun apa yang diperkatakan perbualan saya dengan dia lah ya. Itulah untuk maklumat ya, pertemuan pertama dan terakhir saya dengan dia. Jadi beliau ada bertanya dengan saya lah ya, sambil saya makan tu, nak anak orang sini ke? Jadi saya cakap, ya pak, saya orang sini lah. Saya mengaku saya orang sini. Dan dia tanya, anak ni kerja apa, sebagainya. Macam-macam lah dia tanya ya. Saya pun tak tahulah. Tiba-tiba dia tanya macam-macam. Mesra lah orang tu ya. Jadi saya pun menjawab dengan mesra lah. Cakap, anak kerja apa ya. Mak bapak orang mana, macam-macam lah. Jadi saya cakap, dia tanya saya, jadi apa yang dia tanya saya jawab. Ada satu ketika tu dia tanya, bila dia tahu saya orang sini ya, mak saya, ayah saya orang sini, dia cakap tentu anak banyak tanah. Jadi saya cakap, tak ada pak. Saya, orang tua saya tak ada memiliki tanah ya. Ayah saya pencen, askar, terus balik ke kampung ni. Ayah saya orang luar, dia kahwin dengan mak saya orang sini. Jadi ayah pencen balik ke Hulu Langat, beli rumah dan kebetulan di atas tanah tu ada rumah ya. Masa tu murah lah, sebab arwah ayah saya beli dalam 3,000 saja. Ya. Di Batu 16 Dusun Tua ya. Jadi itulah cerita dia, saya cerita dengan dia. Jadi dia cakap tentu anak banyak tanah, saya cakap tak ada. Memang tak ada pak, saya cakap. Oh ya begitu, tak apa. Okey. Nak minta maaf, bapak nak nasihat. Kalau boleh anak, semasa kerja ni, semasa muda ni, carilah tanah. Belilah. Sebab masa muda ni lah, kalau nak ingat berharta, kalau ingat nak hidup tu selesa, dia cakap. Saya beritahu kenapa ya, dalam hati saya tapi saya terima secara positif ya. Apa yang dicakap saya terima secara positif. Dia cakap, insyaAllah pak, saya ingat pesan bapak. Lepas tu dia memberitahu saya lagi ya, bercakap kepada saya, minta maaf mak, nak kalau saya bapak cakap sikit ya. Cakaplah pak apa nak cakap, tak apa pak, saya dengar. Okey. Dia beritahu saya ya, nak kita ni orang Melayu ya. Lebih lagi macam kita ni duduk kampung ya, macam anak duduk kampung ya, ada kampung macam ni. Kalau kita ni tak ada miliki tanah walau dalam sekakang kera sekalipun ya, kita ni umpama bangsat. Kita ni umpama bangsat nak dia. Jadi saya tergamam jugalah sekejap ya. Tapi saya nak cakap apa, terkedu lah. Saya cuma boleh terkedu dan saya cakap, betul pak. Saya cuma mengiyakan apa yang dia cakap, saya mengiyakan. Yalah orang tua kan, dia nasihat. Saya yakin daripada tengok wajah dia, daripada percakapan dia, dia ikhlas, bukan dia nak ni. Dia ikhlas pada saya. Jadi dia cakap, carilah tak. Anak kalau boleh pinjaman kerajaan, boleh buat pinjaman bank dan sebagainya. Okey. Saya bagi tahu dengan dia lah, saya cakap buat sementara ni tak ada dapat, mungkinlah akan datang saya usahakanlah ya. Mungkin di ujung-ujung perkhidmatan saya nanti ya, nak bersara, insyaAllah mungkin masa tu saya dah stabil, ada duit, jadi saya mungkin cari jugalah. Dia kata tidak nak dia beta dia tak boleh nak, anak jangan tunggu dah ujung-ujung perkhidmatan sebagainya. Pelbagai alasan anak akan bagi tahu besok ya. Masa tu dah mungkin tanah dah mahal. Yang keduanya mungkin anak cakap anak dah tak ada tenaga, dah tua, jadi macam mana nak usahakan kebun dan sebagainya. Jadi ada betulnya cakap dia ya, tapi saya cakap, ya nak, insyaAllah pak, saya akan usahakanlah. Okey, selepas itulah pertemuan saya dengan orang tua tu. Itulah pertemuan saya dengan orang tua tu, itulah kali pertama dan terakhir. Itu tahun 91, saya tak ingat bulan berapa, hari apa, pukul berapa, lebih kurang pagi semua saya tahu, itu saja. Jadi inilah saya nak berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan ya, agar terutama kepada yang muda-muda ya, yang masih bekerja ya, jadikan ini sebagai satu titik mula inspirasi seperti mana yang saya lalui ya. Inilah titik mula saya mencari tanah dan membeli tanah. Pada ketika itu umur saya 34 ataupun 35 tahun ya. Baru 14 tahun saya berkhidmat dalam angkatan tentera. Maklum sajalah. Duit pun masa tu cukup-cukup je. Habis dapat gaji habis. Dapat gaji cukup-cukup lah ya. Jadi alhamdulillah
dalam masa seminggu selepas itu ya, saya tak boleh tidur, saya resah ya, panas dan sebagainya. Saya masih terngiang-ngiang lah apa yang dicakap oleh orang tua itu. Lalu saya dalam seminggu dua lah selepas itu, bulan yang sama lah senang cerita, bulan yang sama saya telah mencari, bertanya kepada orang kampung ya. Alhamdulillah saya dapat peluang ya. Saya pun pergi ke bank rakyat. Masa tu bank rakyat mudah sangat nak pinjam personal loan ya. Saya pinjam bank rakyat ya, saya buat loan, saya belilah. Jadi itulah permulaannya, itu tahun 91. Itulah titik mula saya memiliki tanah ya. Walaupun sekangkang kera, lebih kurang dalam 2 ekar ya, satu lot. Saya sehinggalah sekarang ya, saya usahakan tanah tu lah. Saya simpan tanah tu, lebih kurang dalam hampir 10 tahun saya simpan tanah tu, saya tak buat apa-apa. Cuma saya ulang alik, saya tengok saja ya, kita bekerja ya. Lepas tu saya posting sana, posting sini ya. Cuma saya sekali balik tu, sekali cuti tu saya balik, saya tengok. Adalah dalam 5-6 pokok durian ya, pokok pulasan, pokok manggis, pokok sepedak. Seperti ada tua-tua lah ya. Tanah tu agak berbukit lah. Sekarang ni saya gelar dia Lembah Cepedak King. Jadi nombor 1 saya beli, saya simpan sehinggalah pada tahun 2001, iaitu setahun sebelum saya bersara, tahun 2002, saya mulakan usaha tanaman cepedak. Sehinggalah sekarang jadi Lembah Cepedak King. Baik tuan-tuan Jadi di situlah. Satu lagi saya nak ingat saya ingatkan kepada tuan-tuan apa yang diberitahu oleh tuan-tuan itu pada saya. Nak ingat jangan besok sampai anak cucu kita ungkit apalah atuk kita ni, apalah ayah kita ni. Sekangkang kera tanah pun tak tinggalkan untuk kita ya. Sebatang pokok buah pun tak ada nak usahakan untuk kita ya. Jadi tak mustahil perkara-perkara sedemikian akan berlaku pada diri kita. Jadi atas itulah yang buat saya tak boleh tidur, saya resah, panas dan sebagainya. Saya dapatkan juga saya terima cabaran orang tua tu positif. Itulah titik mula saya memiliki sekangkang tanah, sekangkang kera tanah. Kemudian maklumlah bila ada lebih sikit, mulalah saya beli beberapa lot ya. Satu ketika saya ada 5 lot tanah di sekitar Hulu Langat sampai ke Semenyih sana saya beli Gabai, air terjun Gabai saya beli. Tapi masa berlalu bila saya perlu duit, inilah masanya saya jual balik dan dapatkan balik dengan harga yang lebih mahal. Jadi itulah saya gunakan untuk meneruskan kehidupan ini Jadi okey tak ini semua benda ni saya rasa saya bertuah lah. Saya bertuah melalui keadaan seperti ini Nak kata saya ni simpan duit, tak ada. Saya pun ialah masa muda sebagai seorang tentera agak enjoy jugalah cakap apa yang saya tak buat, semua saya lalui Jadi itulah sedikit saya yang telah saya lalui, dan itulah yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan terutama sekali generasi muda. Buatkan ini sebagai inspirasi sebagai nasihat. Saya tidak ada tak ada kena-mengena dengan mana-mana individu atau mana-mana pihak Ini semuanya berlaku pada diri saya, dan tak salah saya berkongsi pengalaman yang pahit dan ada juga yang manis Okey tuan-tuan. Sekian. Sebelum tu, ingat Cepedak King. Assalamualaikum.